Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, apa khabar? Anda bersama dengan saya Ustaz Zai dalam siri kisah daripada Al-Quran. Kisah hari ini adalah daripada juzuk Amma. Hari ini kita nak tengok surah yang sangat menarik yang menceritakan tentang gajah. Allah sebut nama-nama binatang ni banyak dalam Quran, tapi antaranya ada yang Allah sebutkan disebabkan kelebihan dia, dan ada yang Allah sebutkan disebabkan ada peristiwa. Kisah hari ini adalah berkaitan dengan gajah, dan ada peristiwa berkaitan dengan gajah ini. Di Malaysia kita ada gajah juga. Kalau pergi ke sanctuary gajah Kuala Gandah, kita akan jumpa gajah. Adalah beberapa ekor tak silap saya. Tapi dalam Al-Quran disebutkan pasal gajah ni. Apa cerita gajah ni? So hari ni kita nak tengok cerita pasal gajah. So di manakah cerita pasal gajah ini? Berada di dalam surah Al-Fil. Surah Al-Fil ni surah yang mana ni Ustaz? Surah Alam Tara Kaifa Fa'ala Rabbuka Bi Ashabil Fil. Surah yang ke-105. Surah 105. Maksudnya dia ni dah belakang-belakang dah ni. So hari tu kita dah tengok dalam siri sebelum ini surah Quraisy. So ini kita tengok pula sambungan dia surah Al-Fil. Okay. So sebelum kita nak tahu kisah dia, kita baca sama-sama surah Al-Fil secara bersama-sama insya-Allah. Okay. Jom kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil ترميهم بحجارة من سجين فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Okay, so kita dah tengok cerita pasal surah Al-Fil. Kita nak tahu apa sebenarnya kisah dia. Kisah dia adalah berkaitan dengan Nabi SAW. So Allah ceritakan kepada Nabi SAW bagaimanakah kisah yang berlaku dalam tahun yang dinamakan tahun gajah. Nabi SAW dilahirkan pada tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Ni yang kita nak tengok. Kenapa dinamakan tahun gajah? Maka Allah tolong rewind semula kepada Nabi. Kenapa tahun gajah? So hari ni kita nak tengok kisah bagaimana tahun gajah itu dinamakan tahun gajah. Kita selalu dengar dalam lagu kan, tahun gajah Nabi dilahirkan. So kenapa tahun gajah? So kisahnya adalah berkaitan dengan seorang raja ataupun seorang governor. Dikatakan governor ataupun seorang raja pemerintah di Yaman yang bernama Abrahah. Siapa nama dia? Abrahah. Abrahah ini merupakan orang yang sangat hebat lah. Orang yang membina satu negara di Yaman. Yaman ni kalau kita tengok peta semenanjung Arab ni, Yaman ni berada di bawah sekali. Dia macam kita ni semenanjung Malaysia kan, bawah sekali apa dia? Johor kan, Singapura, Johor. Yaman ni macam Singapura dengan Johor. Dia kat hujung sekali. So sepatutnya dia merupakan port ataupun pelabuhan yang bagus. Tapi masalahnya ketika Abrahah memerintah ini, orang tak banyak pula pergi Yaman. Orang banyak pergi ke Mekah. Orang suka pergi Mekah. Mekah ini dia ke atas sikit. Dia bukan dekat bawah, dia ke atas sikit. Kenapa orang pergi Mekah? So dia ni pun pelik. Dia macam tak puas hati. Sedangkan kalau ikut strategiknya, Yaman strategik lagi. Yaman di bawah. Kenapa orang nak pergi ke Mekah? So dia pun cari sebab, dan rupanya dia tengok ada macam-macam kelebihan di Mekah. Antaranya Kaabah. Dia tengok, sebab itulah orang datang, sebab orang nak beribadah di Kaabah ini. So apa dia buat? Dia balik Yaman dan dia suruh buat apa? Dia suruh bina satu gereja yang besar dan hebat, mengalahkan Kaabah di Mekah. Sebab diingat, disebabkan itulah orang datang. Sebab ada Kaabah tu kan besar. So sebab itulah orang datang. Sebab ada tempat agama yang bagus. So if kita bina a better one in Yaman, so people should come there lah. So dia duk fikir macam gitu.
Masalahnya bila dia dah buat cantik bangunan dia, segala benda dah cantik semua-semua ni, orang tak datang juga. Dia pun pelik awal orang tak datang ni kan. Pelik sangat. Sehinggalah satu hari tiba, dah lah dia dah panas. Orang tak datang negara dia, ekonomi dia kurang. Dia punya negara tu tidak berkembang dengan baik. Dia dah marah dah ni. Tiba-tiba satu hari ditakdirkan Allah ada seorang lelaki masuk ke dalam gereja dia dan berak dan kencing di dalam gereja dia. Wah, lagi dia terbakar. Mana boleh jadi macam gini? Marah hati dia ni, marah ni, membara ni. Maka dia kata satu-satunya penyebab kenapa kita punya negara ini tidak berkembang adalah sebabnya adanya Kaabah di Mekah sana. Jadi apa kita kena buat? Kita pergi runtuhkan Kaabah di sana supaya orang akan pilih di sini untuk tempat kedua untuk beribadah. Bayangkanlah pemikiran macam itu kan. Sebab dia nak runtuhkan, sebab dia nak memajukan tempat dia. Maka dia ni pun bawa tentera-tentera yang ramai dan antaranya ada tentera bergajah. Tentera bergajah ni maksudnya apa? Orang duduk atas gajah dan dia jalan sekali. Kenapa dia nak bawa gajah? Sebab dia memikirkan dengan adanya gajah ini, kalau gajah ni langgar Kaabah tu, runtuhlah Kaabah itu. Senang kerja dia. So sebab itu dia bawa tentera bergajah ini. Sebab itu bila dia bawa dan diceritakan dia ni sampai ke Mekah, di pinggir Mekah ini dia panggil atuk Nabi Abdul Muttalib. Dia panggil dan dia jumpa, wahai ketua di Mekah ini Abdul Muttalib, aku bukan nak datang perang. Aku bukan nak datang perang. Aku tak nak sakitkan kamu semua. Aku nak runtuhkan Kaabah dan aku balik. Tolong benarkan. Aku memang tak nak datang perang. Tapi if sekiranya kamu nak berperang dengan aku akan perang habis-habisan. Dia ni poyo lah ni. Dia ni poyo lah. Dia macam, aku tak nak perang. Aku nak runtuhkan dia dan aku balik. Tapi kalau kamu nak perang, I'm open. Macam itulah dia kata kan. So Abdul Muttalib kata apa? Sesungguhnya ini rumah Allah. Dia kata sesungguhnya ini rumah Allah. Sekiranya dia berkehendak rumah ini kekal, maka kekallah dia. Sekiranya dia berkehendak rumah ini hancur, maka hancurlah ia. Maka dia ni dah siap bawa Abrahah ini dah nak bagi hadiah dah kepada Abdul Muttalib ni. Kiranya macam nak bagi satu orang kata apa, cendera hati lah. Kamu jangan rawan kami bagi kamu hadiah sikit, kamu duduk tepi je, kami hancurkan Kaabah. Tapi Abdul Muttalib tolak hadiah ni dan sebut benda tadi tu, ini rumah Allah, sekiranya dia hendak dia runtuhkan, sekiranya dia hendak dia kekalkan. Maka Abrahah pun dah dengar benda itu, dia cakap it's okay, kalau macam tu kita serang aje lah. So dia pun datang dan setiap kali diriwayatkan dalam beberapa riwayat, setiap kali dia punya gajah ini menghadap sahaja ke arah Kaabah, gajah ini berpaling dan terjatuh. Bayangkan gajah terjatuh, kan buruk ramanya tu kan. Gajah boleh tergolek, jatuh, dia suruh bangun balik, jatuh lagi. Sehingga pada akhirnya tiba-tiba datang sekumpulan burung. Ada orang namakan dia burung ababil. Dalam riwayat-riwayat Al-Quran, ababil ini bukan nama burung. Ababil ini adalah sifat burung itu bergerak. Allah sebutkan wa arsala alaihim tayran ababil. Allah datangkan kepada mereka burung-burung dalam keadaan grouping, dalam keadaan bergugus-gugus. Ababil itu maksudnya bergugus-gugus. Bukan nama burung tu, tapi pergerakan burung itu bergugus-gugus. Apa yang burung ini buat? Tarmihim bihijaratin min sijil. Diceritakan oleh Al-Quran dalam surah ini, burung-burung ini membawa batu daripada neraka. Batu ini telah tertulis nama setiap orang yang bakal dibunuh. Hebat betul batu ni. Dia ini sudah ada nama dekat batu dah diriwayatkan. So dibawa batu ini, bayangkan burung besar mana je, burung kecil je, bawa batu daripada neraka dan dijatuhkan. Bila jatuh sahaja, orang yang kena luluh badannya, hancur seperti daun kering. Bayangkan, kena batu neraka saja. Batu saja ya, bukan api neraka. Batu daripada neraka. Kena sahaja luluh badannya seperti daun kering. Kena pada gajah, hancur gajah itu seperti daun kering. Bayangkan betapa hebatnya azab Allah
Kalaulah kita masuk dalam neraka, na'udzubillahi min zalik, batu saja pun boleh hancur kita. Bayangkan kalau kita kena api neraka itu, na'udzubillahi min zalik. Begitulah kisah berakhirnya seorang lelaki bernama Abrahah yang ingin menghancurkan Kaabah yang berada pada tahun Nabi lahir. Diceritakan benda itu berlaku lebih kurang 40 hari sebelum Nabi lahir. Ada yang ceritakan 4 bulan sebelum Nabi lahir. Ada yang ceritakan beberapa bulan sebelum Nabi lahir. Tapi yang pentingnya pada tahun yang sama Nabi lahir berlakunya peristiwa Abrahah menyerang Makkah. Sebab itu nama tahun itu tahun gajah. Sebab orang dulu masa sebelum adanya tahun hijrah ini, orang-orang dulu menamakan tahun itu berdasarkan peristiwa. Peristiwa. So Nabi lahir tahun gajah, tahun di mana gajah datang, tentera Abrahah datang dengan gajahnya. So tentera bergajah ini datang untuk menyerang Mekah, bukan untuk memusnahkan orangnya, untuk memusnahkan Kaabah. Tetapi Allah tidak membenarkan rumah Allah ini dihancurkan. Maka Allah menjaga rumah Allah ini yang berada di Makkatul Mukarramah dengan sungguh-sungguhnya bangunan ini, walaupun diperbuat daripada batu sahaja, tetapi bila tempat ini mulia, Allah jaga sungguh-sungguh. Hebatnya kuasa Allah. Gajah yang besar itu boleh kalah hanya dengan batu kecil daripada neraka. Bayangkanlah hebatnya kuasa Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang saya kasihi, itulah dia kisah Al-Fil, kisah gajah di dalam Al-Quran. Makhluk yang hebat, yang besar, namun boleh hancur dengan batu yang kecil, dengan kudrat Allah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkanlah kita ini, bagaimana keadaan kita. Kalau gajah pun Allah boleh hancurkan sebegitu rupa, bayangkan kita yang lemah ini, bagaimana Allah boleh azab kita. Takutlah dengan Allah, kerana Allah itu pemberi keadilan yang sangat-sangat jelas. Dan takutlah kita dengan Allah, kerana Allah itu maha perkasa dan maha adil. Sebab itu Allah ceritakan surah Al-Fil bercerita tentang gajah yang ingin menyerang Mekah, tetapi akhirnya gajah ini mati dengan hanya seketul batu. Hebatnya Allah Subhanahu wa taala mengajar kita bagaimana besar pun makhluk itu, sekiranya Allah berkehendak dia mati, dia pasti mati. Itu sahaja untuk kita punya video kali ini, kisah daripada Al-Quran, kisah gajah yang mati disebabkan batu kecil. Itu sahaja, saya Ustaz Zai. Kita jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum.